وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك أدياننا وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وشر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يقدم المجلس خالص الشكر والتقدير لجميع الطلبة على هذا التقديم الجميل المبارك. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada wakil murid-murid tingkatan 5 atas pimpinan bacaan Yasin sebentar tadi. 接下来，项目请最尊重的杨讲者 Profesor Dr. Sharifah Hayati binti Said Ismail 上台给演讲观友 Ihya Ramadan. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia penceramah jemputan Profesor Dr. Sharifah Hayati binti Said Ismail. Profesor Dr. Sharifah Hayati binti Said Ismail untuk menyampaikan ceramah Ihya Ramadan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada anda pengacara majlis kita pada pagi ini. Disebut dalam bahasa Mandarin tadi kan?
Faham ke? Panggil saya tadi tu. Ni hao ma. Oh, and how itu je tahu Baiklah, yang berusaha Puan Hajah Nurhayati binti Abdul Wahab selaku pengarah pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Terima kasih Puan pengarah. Cantik juga backdrop poster ni kan. Macam dipaduk-padukkan aja warna biru tu. Kita berikan tepukan kepada Puan pengarah. Yang berusaha Dr. Hajah Zalina binti Muhammad Tahir, Timbalan Pengarah Pendidikan, Jabatan Pendidikan daripada Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD, JPW Kuala Lumpur, Timbalan-Timbalan Pengarah Pendidikan. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Noor bin Haji Saleh, Ketua Penolong Pengarah KPP Kanan Sektor Pendidikan Islam JPW Kuala Lumpur. Yang berusaha Tuan Haji Wan Jamaluddin bin Wan Bidin selaku Pengetua Cemerlang SMK Agama Kuala Lumpur, pegawai-pegawai pejabat pendidikan daerah, ketua-ketua Penolong Pengarah Kanan JPW Kuala Lumpur, pegawai-pegawai dan staf Jabatan Pendidikan dan pejabat pendidikan daerah, pengetua dan guru besar, semua anak-anak pelajar SMK Kuala Lumpur, semua yang dapat hadir pada program Begini Baik pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi salam tu memang confirm puasa lah nampaknya. Boleh dengar jawab salam sekali lagi? Boleh anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mana lebih baik? Yang pertama ke yang kedua? Mana lebih baik tuan-tuan, puan-puan? Sekali ke dua kali? Dua kalilah ucapan salam dalam bulan yang penuh dengan keberkatan. Sudah tentu bukan kerana kurang bunyinya, nadanya, tapi kerana sengaja saya mengajak kita mengucap kalam yang mulia ini pada bulan keberkatan, bulan yang penuh kemuliaan iaitu Ramadan. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ucap banyak terima kasih kepada pihak JPN wilayah Kuala Lumpur, kepada pihak sekolah, kepada semua yang menganjurkan pada pagi ini atas jemputan ini. Alhamdulillah, walaupun rumah tak apa jauh, Puan Nurhayati dekat je, saya Kota Damansara, tapi tak pernah sampai sekolah ni. Alhamdulillah, mari kita berikan tepukan kepada semua yang hadir. Alhamdulillah, saya juga nak ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada pihak penganjur JPN wilayah Kuala Lumpur dan semua yang telah menganjurkan program Begini Baik pada bulan Ramadan. Ramadan yang keberapa hari ni? Satu-satunya bulan yang kita ingat tarikh tau. Bulan lain tu selalu lupa-lupa. Bulan Ramadan ni insya-Allah tak lupa. Masuk segala waktu pun ingat. Paling ingat waktu apa yang masuk kita ingat. Confirm, pergilah mana-mana pun. 7.14. 14 tu diingat tau. Kalau biasa 7.30 tu kita ambil round number je lah masuk maghrib. Tapi bulan Ramadan 7.13, 7.11, jangan terlambat 1 minit. Semalam 7.13, hari ni 7.12 kata dia. Alhamdulillah. Saya ucapkan tahniah atas penganjuran program Ihya Ramadan dan pelancaran tabung Ramadan. Maknanya bukan sekadar Ihya Ramadan itu dilaksanakan di masjid-masjid karya, tetapi juga di musalla dan juga di surau sekolah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, saya tertarik bila melihat program-program seumpama ini, mengingatkan kita tuan-tuan, puan-puan, para guru semua yang saya muliakan, anak-anak semua yang saya kasihi, bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ad-dallu 'alal khair kafa'ilih. Siapa yang mengajak pada kebaikan, dia adalah seumpama orang yang melakukan kebaikan itu. Mudah-mudahan berkat program-program ini dilancarkan di sekolah-sekolah untuk anak-anak kita semuanya dan untuk kita semuanya yang bekerja dalam bulan Ramadan, terus nak meningkatkan ketakwaan kita dan kesungguhan jihad kita sambil bekerja. Mudah-mudahan kita turut mendapat pahala mereka yang melaksanakan. Bukan sekadar menjadi orang yang menarik untuk melakukan amalan-amalan baik dalam bulan yang penuh kemuliaan ini, bahkan kita menjadi lebih seronok lagi tuan-tuan, puan-puan, anak-anak semua yang dikasihi, ialah bila dalam satu riwayat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuba liman ja'alallah mafatihal khair fi yadih, atau kama qala. Tuba maknanya apa anak-anak? Tuba, anak-anak, oh anak-anak saja nak usik anak-anak berjaya anak-anak, cemerlang anak-anak, hebat tuan-tuan. Tu bahasa kita, tuba liman ja'alallah, siapa yang Allah jadikan mafatihal khair fi yadih, pada tangannya ada kunci kebaikan. Cemerlang, berjaya seseorang yang pada tangannya ada kunci kebaikan. Orang buat baik itu mungkin biasa, tapi kalau orang tu ada kunci kebaikan, itu luar biasa. Pasal apa luar biasa? Kalaulah bilik ni yang banyak pintu, tak ada kunci, ada boleh masuk? Tak boleh masuk. Kereta sikit punya besar, sikit punya laju, kalau tak ada kunci, boleh jalan? Tak boleh jalan. Walaupun hari ni pakai tam aja kan, tapi kunci kena dekat kan. Kalau jauh pun tak boleh jalan, tak boleh buka. Maknanya Umi, Abah, anak-anak, adik-adik, semua para guru yang hadir, para pentadbir sekolah yang hadir, pendidikan, semua warga pendidikan yang hadir, kita bila dengar riwayat ini menyebutkan siapa yang pada tangannya ada kunci kebaikan, cemerlanglah dia. Maknanya dia menjadi orang yang memulakan. Dia menjadi orang yang membuka sesuatu kebaikan. Apatah lagi yang kita sebut membuka kebaikan ini dalam bulan yang tidak ada tara kemuliaannya. Atakum Ramadan fa ahlan wa marhaban bih. Atakum syahru Ramadan, atakum syahru Ramadan al-mubarak, fa marhaban wa ahlan bih. Telah datang kepada kamu dalam satu riwayat menyebutkan, Nabi menyebutkan kepada para sahabat, telah datang kepada kamu satu bulan yang penuh dengan keberkatan, syahrun azimun mubarakun, mulia, penuh dengan keberkatan. Famarhaban, maka alu-alukan kedatangannya. Wa ahlan bih, marhaban wa ahlan bih, dan jadikan bulan itu seperti ahli keluarga kita. Setengah riwayat mengatakan ahlan, dia menjadi sebahagian daripada keluarga kita, ahli. Sebahagian pandangan mengatakan ahlan wa marhaban adalah dua kata untuk menguatkan antara satu sama lain. Dialu-alukan kedatangannya. Agaknya ni bunga-bunga ni memang kena majlis ni ke? Ke memang ada kat Dewan Sekolah cikgu? Mudah-mudahan kerana itu jugalah apa yang kita lakukan ini sebahagian daripada cara kita nak menunjukkan bahawa kita sangat mengalu-alukan kedatangan bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Setara mana dia hebat, setara mana dia tak ada tara. Kita dah dengar anak-anak, tuan-tuan, puan-puan semua ya, para guru semua yang arif lagi bijaksana dah tahu dah semua.
Cuma saya mengambil ruang ini untuk mengingatkan diri saya dan kita semua. Mudah-mudahan kita dapat menguatkan lagi ingatan kita. Refresh lagi kan. Macam kita punya komputer lah kan. Kalau lama pakai, lama-lama stuck juga dia kan. Dia kena sleep, kena refresh. Macam tu juga handphone kita. Apatah lagi diri kita. Kadang-kadang dia tak ingat, kadang-kadang dia lupa, kadang-kadang dia biasa-biasa je. Sebab itu teringat saya. Yang mana kata-kata ni tuan-tuan, puan-puan, anak-anak dah tak ada lah, dah tak dengar dah sekarang. Dulu-dulu, nak kata nak refresh diri sendiri. Dulu-dulu, tuan-tuan, puan-puan, 10 tahun dulu, ingat lagi. Mungkin lebih daripada tu. Saya jadi jawatan kuasa tata tertib yang mana saya kena pergi ke Sabah dan Sarawak untuk tengok pelajar di sana. Pada ketika itu ingat lagi, malam tu nak isytihar sama ada puasa atau tak puasa. Jadi kita dengan grup kita ni keluar makan. Pada ketika itu jugalah kita buka, tengok ni, dia buka skrin dekat kedai makan tu. Dia buka skrin, pemegang mohon-mohon nak isytihar. Puasa nampak anak bulan ke tidak, puasa atau tidak esok. Jadi kawan-kawan satu meja saya ni, dia sebut, kalau tak puasa esok, aku belanja korang semua. Itu dulu-dulu. 10 tahun, 15 tahun dulu. Kalau tak nampak anak bulan ni sekarang, aku belanja kamu semua. Sepanjang-panjang meja tu dia nak belanja. Terdetik dalam hati kita. Macam suka je tak nampak anak bulan. Macam seronok tak nampak anak bulan. Kalau tak nampak anak bulan, esok sekarang ni malam ni aku belanja. Seolah-olah begitulah. Tapi hari ni dah tak keluar. Kata-kata yang macam tu, bimbang, berita gembira, busyra ni tidak dialu-alukan kedatangannya. Takut kemuliaan yang besar ini seolah-olah tidak diharap-harapkan kedatangannya. Sudah tentu kita tidak sama dengan para salafus salih, para tabi'in yang menyebutkan bahawa 6 bulan sebelum datang Ramadan dah ditunggu-tunggu. 6 bulan selepas datangnya Ramadan, mereka berdoa supaya Ramadan yang dia dah amalkan tu, yang dah puasa, dah beribadat tu diterima oleh Allah. Dia bukan berdoa pada malam tu aja, malam esok nak raya aja, tapi continuously berdoa kepada Allah SWT 6 bulan lepas Syawal, supaya apa yang dia buat dalam Ramadan itu diterima oleh Allah SWT. Kita tak sampai kadang-kadang perasaan kita, cara kita yang sebegitu. Tapi paling tidak, tak adalah kita seronok bila tak nampak anak bulan. Berhati-hati bila nak sebut. Sama juga bila cakap dengan anak-anak kita bila berbuka puasa, suruh makan habis-habis. Makan ni, kau tak makan esok dah tak boleh makan, tahu tak? Kalau nak suruh habiskan makan, suruh makan supaya ada tenaga, suruh makan supaya sihat, suruh makan supaya besok boleh berpuasa dengan segar. Tapi bukan kata esok dah tak boleh makan dah. Nanti lama-lama jadi stigma dalam kepala mengatakan puasa tak best pasal tak boleh makan, tak boleh minum. Tanpa kita sedar, kita betul cakap macam tu pasal tak nak buang dalam tong sampah. Pasal tak nak membazir kan. Tapi ayat tu nak ubah balik supaya jangan anak tu fikir makan nak makan, esok dah tak boleh makan. Jadi puasa macam tak best pasal tak boleh makan dan tak boleh minum. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, saya katakan tadi nak refresh diri saya dan kita semua bahawa bulan Ramadan ni bulan yang tak ada tara. Siapa kata tak ada tara? Bukan ayat kita, tapi ayat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang tak boleh nak disamakan sama sekali dengan 11 bulan yang lain. Sebulan 30 hari itu pahalanya, ganjarannya, keampunannya berganda-ganda lebih daripada 11 bulan yang lain. Iaitulah disebut menurut kebanyakan ulama.
walau banyak hadisnya, tapi ada satu hadis berdasarkan hadis kursi, bila mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mengatakan bahawa kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam adalah untuk anak Adam itu. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untuk aku, iaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang membalasnya. Dibincangkan oleh para ulama. Apakah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu taala berdasarkan hadis qudsi ini yang mengatakan bahawa segala amalan anak Adam adalah untuk anak Adam. Sedang kita tahu bahawa semua amalan kita adalah untuk Allah Subhanahu taala. Bila kita angkat takbir, kita nak salat, usalli fardhu zuhri nanti 4 rakaatin ada lillahi taala. Kita buat apa-apa semua kita niatkan, mesti bottom line dia nak dapat reda Allah. Belajar anak-anak, niat anak-anak, mudah-mudahan Allah reda kita, permudahkan kita. Semua ni kerana Allah suruh kita belajar, Allah suruh kita kerja, tak suruh kita berpeluk tubuh. Aku buat semua ni cari rezeki yang halal, pasal Allah suruh cari rezeki yang halal. Ya memang benar aku buat kerana Allah Ta'ala. Tapi kenapa hadis tu kata semua amalan anak Adam adalah untuk anak Adam, kecuali puasa? Ialah ulama kata ada beberapa maksudnya. Satu daripada maksudnya ialah kerana amalan-amalan lain yang kamu lakukan itu boleh bertukar niatnya bukan kerana Allah Ta'ala. Kamu angkat takbir memang pada niatnya lillahi ta'ala, tapi mungkin boleh berubah niatnya ialah aku yang paling alim sekali, aku datang surau paling awal sekali, saf paling depan sekali ni akulah. Dalam hati boleh kacau macam tu. Atau masa pak mertua datang, akulah imamnya kat rumah, pak mertua balik sudah tak ada lagi dah. Kadang-kadang kita buat depan mak mertua, depan pak mertua, belakang dah tak buat lagi dah. Amalan lain kata ulama boleh dilihat orang. Kalau angkat takbir walau lillah, tapi dilihat orang, orang nampak kau sujud, orang nampak kau salat. Begitu juga apa amalan lain, kau kerja, kau clock in, kau keluar, kau masuk, apa semua boleh dilihat. Tapi puasa, kata ulama, maksud dia, kalaulah bulan ni bukan bulan puasa, kita duduk sama-sama macam ni, ada orang berpuasa, kita tahu ke? Kita boleh agak ke dia puasa? Kita tak tahu. Kecuali dia beritahu. Dia upload status, lapornya hari ni. Kecuali nanti petang dia masak, dia letak atas meja penuh, lauk untuk berbuka. Semua orang tahulah dia puasa. Berapa juta follower dia, semua boleh tahu. Yang tak follow pun boleh tahu. Kalau tak cakap, ada orang tahu? Orang tak tahu. Kita puasa Senin Khamis, mesyuarat kat jabatan. Lepas mesyuarat ada makan. Orang ajak minum, orang ajak makan. Marilah Ustaz, marilah Tuan, marilah. Tak apa, silalah, sila, saya ada hal nak buat. Dia ajak lagi. Marilah makan, banyak ni. Order lebih ni, marilah makan. Tak apa, you makan. Naik 3 kali orang tu tanya, baru kita cakap, you makanlah ya, saya puasa gini. Baru cakap. Maknanya dia tak tahu. Okey, tak apa, kita bungkuskan. Alhamdulillah. Itulah dahsyatnya ibadat puasa. Maknanya kalau tak dicerita, tak ada siapa yang mengetahuinya. Maknanya kau buat kerana Allah Ta'ala. Itu belum cerita lagi. Nanti kalau masuk kereta, tengah jam tu dah dekat nak buka, tengah jam panas tu kebetulan dalam kereta ada mineral water semalam tak keluarkan. Ada orang tak dalam kereta? Tak ada orang.
Dalam lori, orang yang bawa lori tutup lagi tingkap lori itu dengan tuala. Kalau dia nak minum dalam lori, kalau kita nak minum dalam kereta kita, ada siapa nampak? Tak ada siapa nampak, anak-anak. Yang tahu adalah Allah. Tapi kita minum tak? Tak minum, walau nampak ada kerepek berikat lagi semalam tak habis. Dekat office pun macam tu juga. Dalam laci tu masih ada lagi coklat. Tapi duduk seorang-seorang, tak ambil, tak makan. Anak-anak gitu juga. Masuk bilik air, keluar bilik air, kecuali budak sekolah rendah kadang-kadang kan. Balik lembik lah, kesian anak umi puasa, dia tak larat dia. Masuk bilik air, keluar dah boleh berlari dah. Sekejap lagi masuk lagi, keluar berlari lagi. Apa dia buat tu? Barangkali dia sudah minum itu dalam, itu bilik air lah. Tapi kita yang dah waras, yang dah balik, yang dah faham keberkatan Ramadan, buka fridge banyak lagi. Atas periuk sahur tadi pun tak tutup, tak masuk fridge lagi. Tak ada orang kat rumah kita panaskan sambal tumis udang dengan petai. Semerbak bau. Lepas tu fikir, alamak tak larat lah, aku ni nak buat kuih lagi, kek lagi, tempahan lagi. Hari ni aku buka lah. Boleh buka? Kalau nak buka tak nampak orang dalam rumah boleh kan? Tapi buat. Buat tak? Tak buat, tuan-tuan, tak buat. Itulah yang dikatakan, kau puasa. Ada makan pun depan mata. Kau tahan kerana Yang Maha Esa. Kau benar-benar tahan lapar dan dahaga kau kerana Allah Subhanahu Taala. Padahal kau mempunyai segalanya kalau kau nak makan, tapi kau tak makan. Kau taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah satu daripada maksud yang dikatakan hebatnya bulan Ramadan ni dengan ketaatan kita, sehingga kan kita buat li ajli Rabbi, kerana Allah Subhanahu Taala. Dua, maksud yang dikatakan wa ana ajzi bih, dia puasa kerana aku dan akulah yang membalas segalanya. Apa maksudnya? Bukankah hari-hari apa yang kita buat ni memang dibalas semuanya oleh Allah? Sehingga disebut dalam Al-Quran yang kita selalu membacanya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kau buat besar kecil zarah sekalipun, yang melihat adalah Allah SWT. Walaupun kau harap, sebab itu jangan harap orang nampak semua benda kan. Kecuali KPI isi, jangan tak isi. Kita keluar kerja paling lewat sekali, pandang keliling. Tak ada ke orang tahu, akulah yang paling lewat sekali balik. Datang paling awal sekali, pandang keliling. Tak ada ke orang tahu, aku yang datang paling awal sekali kan. Kadang-kadang hati kita nakal, kita terlupa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat dan memberi markah pada setiapnya. Tapi kenapa hadis ni kata begitu? Wa ana ajzi bih, dan akulah yang membalasnya. Memang kan kita tahu segalanya dibalas oleh Allah. Maka kata ulama, kali ini, bulan ini, balasan Allah Subhanahu Wa Taala pada segala kebaikan yang kita lakukan, hatta tidak dilihat oleh Allah, ganjarannya bukan normal reward and not normal calculation. Tidak berdasarkan kiraan biasa. Kalau kiraan biasa menjadi 10, man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha. Man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Sebagai contoh, kita buat baik, satu baik dalam Al-Quran kata digandakan menjadi 10 kebaikan atas satu kebaikan. Itu satu calculation. Dua calculation. Satu kebaikan yang kau buat boleh digandakan sehingga 700 gandaan. Mathalu ma yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Satu benih kau tanam, nanti tumbuh 7 cabang. Daripada 7 cabang tu ada 100 benih lagi. Berapa semua sekali anak-anak? Campur anak-anak? Puasa anak-anak.
700 kan sayang kan? Berapa yang ditanam? 1 je. Calculation kedua tuan-tuan. Tadi 10, ni calculation kedua 700. Tapi bulan Ramadan ila Masya Allah. Kata ulama, ikut berapa banyak Allah nak bagi dan lebih banyak daripada kebiasaan kiraan yang kita tahu. Alhamdulillah. Maka dengan sebab itu, dengan membayangkan dahsyatnya bulan Ramadan ini, sambil-sambil kita duduk ni, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak semua yang dikasihi, lafazkanlah pada bibir kita, dalam hati kita, penuh rasa kesyukuran atas nikmat Allah datangkan lagi, sempatkan lagi, sihatkan lagi, sejahterakan lagi, nafaskan lagi untuk kita berada dalam bulan Ramadan pada kali ini. Sebutlah bersama-sama dengan lafaz Alhamdulillah. Boleh tak kalau saya nak ajak, terutamanya anak-anak kita semuanya ya, kita laungkan dalam dewan. Dewan apa namanya ni? Ibnu Sina. Alhamdulillah. Kita laungkan dalam dewan Ibnu Sina ini lafaz kesyukuran kita atas apa yang dikurniakan oleh Allah yang tidak ada tara. Boleh? Boleh? 1, 2, 3. Suara siapa paling kuat tu kan? Suara Ustaz Zul tu. Saya nak dengar lagi sekali, terutama anak-anak pelajar. Boleh tak? 1, 2, 3. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menambah segala nikmat yang boleh ditambah, segala dosa yang boleh digugurkan, segala kejayaan yang boleh diangkat, segala martabat yang boleh diberikan atas segala kebaikan tuan-tuan dan puan-puan dalam bulan Ramadan, anak-anak semuanya insya-Allah berjaya dalam pengajian, berjaya dalam kehidupan, berjaya dalam segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Itu satu daripadanya yang saya sebut just to refresh ourselves supaya kita tak menganggap bulan Ramadan akan datang bagi kita saban tahun. Kita tak tahu kalau esok masih lagi menjadi Ramadan bagi kita. Sebab itu perasaan yang paling besar dalam hati, dalam apa jua yang kita lakukan, adalah perasaan penuh kesyukuran. Bukan sekadar itu, saya nak kongsikan 5 lagi. Larat tak? Okey lagi tak? Sikit lagi. Saya kongsikan 5 kelebihan bulan Ramadan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain menurut satu riwayat, misalnya yang boleh kita berolehi dalam kitab Syekh Muhammad Zakaria. Saya tak nampaklah Syekh Zakaria. Sebut nama Syekh Muhammad Zakaria, teringat Syekh Zakaria. Jangan marah ya yang lain. Sungguh-sungguh saya mencari dari tadi, di manakah dia? Ustaz Wan saja gurau ya Ustaz ya. Apa tadi? Ai, dah tak ingat dah. 5 kelebihan puasa menurut Syekh Muhammad Zakaria dalam kitab dia Fadailul A'mal. Bila kita buka kitab Babus Saum atau Babus Siam, maka kita perolehi riwayat ini yang mana menyebutkan bahawa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu u'tiyat ummati 5 khisalin lam yu'tahunna ummatun qablaha. Ada 5 kelebihan yang dikurniakan kepada umatku akan puasa yang tidak dikurniakan pada umat yang lain, pada umat yang terdahulu. Apa 5 kelebihan itu? 5 kelebihan itu yang pertama, la khalufu fammis saim at-tyabu 'inda Allah min rihil misk.
La khalufu fammi shaim atyabu 'inda Allah min rihil mis. Atau kama qala. 1, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada baunya kasturi. Hari ni banyak orang jual kasturi kan. Segala macam khasiat hari ni jual. Tak tahu yang mana ori yang tak ori lah. Dahsyat baunya. Bau orang yang berpuasa lebih harum daripada bau kasturi di sisi Allah Subhanahu Taala di hari akhirat nanti. Itu pun ada pandangan. Di mana bau tu? Bila bau tu? Ada yang mengatakan di akhirat nanti, ada yang mengatakan kubur nanti. Bau masuk dalam kubur dah wangi. Lebih harum daripada bau kasturi. Dahsyat tuan-tuan, puan-puan. Walaupun kita berpuasa ni, kalau boleh tak nak orang duduk dekat kita kan. Kalau bercakap mulut tu kalau boleh tak nak pandang orang kan. Pasal orang kalau berpuasa tak makan tak minum, bau mulut tak sedap. Senang cakap macam tu. Bau mulut tak sedap. Tapi di sisi Allah SWT baunya harum lebih daripada kasturi. Tapi anak-anak tak payah nak test, ya. Tak payah nak buat ujian, ya. Nak test tengok betul ke bau mulut aku ni lebih harum daripada bau kasturi. Aku cakap, engkau cium. Kalau engkau tak bau juga, aku tak bau apa-apa pun, tak apa. Engkau sini, aku cakap, macam. Ada bau tak? Tak payah ya? Tak payah test. Pasal baunya bukan di sisi orang. Baunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi orang tak sedap baunya, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana mulut itu berpuasa, maka baunya lebih harum daripada kasturi. Ini menurut satu riwayat. Dan mulut itu juga menjadi harum bukan kerana puasa perut. Tetapi mulut itu juga menjadi harum kerana dia tak mengeluarkan kata-kata nista. Dia tak keluarkan kata-kata keji. Dia cakap baik. Dia tak keluar kata-kata yang menyakiti. Apa-apa sajalah yang sakit didengar, ya, yang hodoh disebut, yang buruk pada maknanya, tak keluar daripada mulut itu dalam bulan Ramadan. Dia jaga mulut dia daripada berkata perkara-perkara yang tak elok. Engkau ada? Aku ada, engkau ada? Yang tu semua tu tak keluar bulan Ramadan, ya. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, bila dia jaga mulut, itu jugalah yang menyebabkan mulut itu nanti wangi sebenarnya. Mana kita tahu dia jaga mulut? Kerana dalam hadis menyebutkan, man lam yada' qaulad dur wal amal bih falaysa lillahi hajatun ayyada' ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tak jaga lidah dia daripada cakap nista, cakap buruk, tipu daya, segala benda yang tak baik, ketahuilah. Dan apa juga amalan berdasarkan perkara-perkara yang buruk, lidah buruk, amalan buruk, fa inna lillahi ta'ala laisa hajatun ayyada' ta'amahu wa syarabah. Allah tak berhajat kau tahan lapang kau tu. Kau tahan dahaga kau tu. Kau ingat Allah berhajat ke kalau kau tak jaga mulut? Kalau kau tak jaga amalan kau yang baik? Allah tak nak seolah-olah bahasa kita macam tu. Kan kerugi dah keluar dah. Kan kerugi tu. Jadi tu yang pertama. Jaga ya anak-anak semua. Banyak-banyak beri salam jumpa ustaz, ustazah, ya. Cakap benda-benda yang baik. Tuan-tuan, puan-puan semua, mudah-mudahan ni muhasabah untuk diri saya sendiri pun. Jangan keluar perkataan-perkataan tak baik. Hatta orang ajak bergaduh, kata Nabi SAW. Kalau ada orang ajak ibarat nak bergaduh dengan kau, cakap perkara yang kau tak suka, seolah-olah propagate you, ya. Nak cakap benda tak elok, ajak gaduh. Apa sebut? 2 patah ya. Yang bahasa kita pun 2 patah. Inni saim. Anni saim. Aku puasa. Cakap Melayu pun 2 juga. Aku puasa. Sama ada nak cakap dalam hati, menahan rasa dengan sabar. Sebab bulan puasa, syahrul Ramadan huwa syahrus sabr was-sabru thawabuhul jannah. Kau sabar kerana kau tak nak lawan dengan mulut.
Kau ingat bulan puasa juga nisfus sabr. Bulan puasa adalah sebahagian daripada kesabaran. Wasabru thawabul jannah. Dan puasa dan sabar itu balasannya adalah syurga. Dahsyat. Jadi itu satu kerja lidah. Yang keduanya, satu kerja mulut, satu kerja lidah yang jadi lebihnya bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harum nanti di sisi Allah SWT. Yang kedua, iza jaa Ramadan futtihat lahu abwabul jannah wa ghulqat lahu abwabul jahim atau abwabun nar. Bila datang bulan Ramadan, pintu-pintu syurga terbuka, pintu-pintu neraka tertutup. Tuan-tuan, ulama bincang, apa maksud dia? Maksud dia satu, bila datang bulan Ramadan, pintu-pintu syurga terbuka dengan maksud pintu itu terbuka kerana meraihkan kemuliaan dan kedatangan bulan Ramadan. Mulianya bulan Ramadan itu diraihkan dengan pintu-pintu syurga yang terbuka. Tertutup pintu-pintu neraka kerana kemuliaan bulan Ramadan. Pandangan yang kedua, iza jaa Ramadan futtihat lahu abwabal jannah, dengan maksud bulan Ramadan ini Allah mudahkan seseorang untuk laksanakan kebaikan-kebaikan berbanding bulan-bulan yang lain. Betul lah, cuba bayangkan. Lepas maghrib abah terus solat isyak. Lepas isyak terus buat tarawih. Berapa rakaat semua tu? Sederap buat satu malam. Maghrib 3. Itu tak cerita qabliyah ba'diyah. Campur isyak 4. Campur tarawih. SMKA Kuala Lumpur buat berapa tarawih? 30. Dahsyat. Aju campur witir 3. 3, 4, 8, 3. Berapa tu? Sedap juga nombor tu, 3, 4, 8, 3. Jangan ambil tuan-tuan. Apa total tu? Boleh buat. Kalau bulan lain susah juga kita kan. Isyak pun bertangguh-tangguh kita. Kadang-kadang tertidur-tidur, hilang isyakku. Astaghfirullah. Bulan Ramadan ringan badan. Itulah yang disebut oleh ulama, bulan Ramadan ni dahsyat kerana Allah mudahkan kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Bila banyak orang buat baik, apa yang terbuka? Pintu syurga terbuka. Apa yang tertutup? Pintu neraka tertutup. Itu yang kedua. Yang ketiga, very quick one ya. Boleh lagi kan? Boleh? Okey lagi? Tak ada air tak apa? Okeylah tuan-tuan, duduk. Saja kurang. Yang ketiga, wa huffidatis syayatin wa salsilatis syayatin. Yang ketiga adalah kelebihan bulan Ramadan. Diberi kepada umat Nabi Muhammad SAW, tak diberi kepada umat yang terdahulu, ialah bila setan digari, bila syaitan diikat. Ini pun ada pandangan. Betul ke semua syaitan diikat? Ada pandangan mengatakan bahawa sebahagiannya diikat. Bukan semuanya diikat. Itu yang bila pergi bazar, pergi bazar Ramadan, aku nampak semua terliur dah. Semua nak dah. Mana tidaknya nikmat kita bulan Ramadan ni, ada kuih-kuih yang tak pernah keluar bulan lain. Bulan Ramadan dia keluar lah. Puteri mandi, susah nak jumpa. Kecuali kat Kelantan kot sentiasa ada. Kalau kat sini wilayah KL ni susah jumpa. Tapi bulan Ramadan keluarlah kuih puteri mandi tu anak-anak. Bulan lain tak mandi ke maknya kan? Badak berendam, banyak jual. Pernah saya nak beli sekali ambil sudu. Jangan kak pakai senduk kak. Tu badak berendam dalam tu. Besar betul. Harganya pun boleh besar juga kan. Puteri 2 sebilik, confused. Yang mana puteri mandi, mana puteri 2 sebilik. Bulan lain gaduh bang. Tak boleh duduk 2 sebilik. Bulan Ramadan dia duduk 2 sebilik. Keluar. Masya Allah. Itu belum lagi kuih wajib bulan Ramadan kalau kat KL ni. Kat Selangor pun sama juga. Tepung pelita. Kan?
Ada tu kat tempat tu, tak payah cerita lah. Tepung pelita famous, ustaz tahu dia suka tu. Tepung pelita istimewa, dia tulis dekat dia punya tray tau. Boleh baca tu. Tepung pelita istimewa. Mari cuba, mari rasa. Cuma ada setahun sekali sahaja. Lambat kejap lagi dah tak ada, kata dia gitu. Nak tak nak kita pun beli. Kadang-kadang benar nafsu kita mengatasi atau godaan syaitan. Ada pandangan kata masih ada setan. Sebahagiannya je digari. Ada pandangan yang kedua mengatakan yang general-generalnya je yang digari. Ketua-ketuanya je digari. Yang lain-lain ini sentiasa ada. Itu pandangan yang kedua. Yang ketiga mengatakan memang semuanya digari sebagai kelebihan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, walau tidak ada syaitan, dari situlah kita dapat kenal, oh ini diri aku, ini nafsu aku sendiri ni. Kelemahan ini adalah kelemahan diri aku, bukan godaan iblis dan syaitan lagi. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, kelebihannya berbanding daripada yang terdahulu, iaitulah wa yuzayyinullah kulla yawmin jannatahu. Allah mengutuskan malaikat itu untuk sentiasa mencantikkan syurganya pada setiap hari. Tiap-tiap hari syurga itu diindahkan oleh Allah Subhanahu taala dengan perintah Allah kepada malaikat mengindahkan syurga tiap-tiap hari. Alhamdulillah. Sebab itu lisaim babun, bagi orang yang berpuasa itu ada bab, pintu dalam syurga, yuqalu lahu rayyan. Maka pintu syurga itu yang disediakan untuk orang yang berpuasa disebut sebagai ar-rayyan. Sebab itu umi abah kita lah terutamanya, selalu kita nak raya ni, puasa-puasa nanti kita kemas rumah lah. Nak raya kan mi kan? Kan cikgu-cikgu kan? Puasa, raya kau tak ada orang perempuan, tak best bah kan? Kan? Dia cantikkan rumah lah, dia pasang langsir lah, dia sengatkan almari sana, sengatkan kerusi sini, nak cantikkan. Silakan, ketika kita cantikkan rumah, kita hiasi semuanya, kita ingat, ketika aku buat semua ni, Allah sedang perintahkan malaikat untuk hias syurganya untuk orang berpuasa. Sebab itu sambil-sambil buat, astaghfirullahalazim. Bukan kata tak boleh buat kan? Sambil-sambil buat selawat, sambil-sambil buat doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jangan sampai kita hias-hias, kita lupa Allah sedang hiaskan syurga dan kita ambil lebih kurang aja. Kita tak sungguh-sungguh ikut kemampuan kita. Itu sajalah yang nak diingatkan. Akhir sekali, yang ni best. Akhir sekali, wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftir, kulla lailatin hatta yuftir. Malaikat mendoakan orang-orang yang berpuasa agar Allah ampunkan dosa mereka sehinggalah mereka berbuka. Setengah riwayat mengatakan sehinggalah tibanya Aidul Fitri, hari raya Aidul Fitr. Tiap-tiap malam malaikat itu akan mendoakan, mohon keampunan bagi kita. Sehingga sahabat bertanya, ahya Lailatul Qadr ya Rasulullah? Adakah malam yang kau sebutkan malaikat itu memohon keampunan kepada Allah akan dosa-dosa kita itu adalah malam Lailatul Qadar? Jawab Nabi, tidak. Seperti orang bekerja, habis selesai kerjanya dia mendapat upahnya. Begitulah orang berpuasa. Habis puasa setiap malamnya, habis segala amalan setiap malamnya, dia mendapat doa keampunan daripada malaikat. Sebab itu jangan hanya membiarkan malaikat mendoakan kita, tetapi kita tuan punya badan yang melakukan dosa, lebih-lebih lagi nak banyak-banyak mohon keampunan daripada Allah Subhanahu taala. Dari sekarang lagi, tak tunggu 10 malam terakhir. Dari sekarang lagi, tak tunggu malam-malam ganjil 10 malam terakhir. Dah biasakan mulut dengan membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, fa'fu anna.
Banyak-banyak kita anak-anak beristighfar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat merasakan keberuntungannya kita dalam bulan Ramadan ini. Jangan sampai puasa kita menjadi puasa yang sia-sia, yang didoakan pula sia-sianya oleh malaikat. Kalau tadi malaikat boleh doakan ampunkan orang-orang ini, sehinggalah setiap malamnya mendapat keampunan, malaikat juga pernah naik mimbar dan berdoa dengan 3 doa dan meminta supaya Nabi SAW mengaminkan. Apa antara doa itu? 3 doa tu, antara satu daripadanya ialah man adraka Ramadan wa lam yaghfir lahu dhanbah wa ab'adahu minallah wa dakhala an-nar wa ab'adahu minallah. Nauzubillah min zalik. 3 doa, yang mana doa-doa ini doa-doa yang tak sedap. Doa-doa yang kita takut daripada malaikat. Malaikat boleh doakan benda baik, malaikat juga boleh doakan benda tak baik. Malaikat boleh doa benda baik tadi minta ampun. Malaikat juga boleh doa kalau kita hari-hari bagi orang sedekah makan di bulan Ramadan. Bagi apa je bentuk bantuan, malaikat juga boleh doa pada Allah SWT dengan doa Allahumma a'ti mumfikan khalafan. Ya Allah, ganti orang yang menafkahkan harta dia. Sebaliknya kalau dia kedekut bulan Ramadan, malaikat juga boleh berdoa Allahumma a'ti mumfikan talafan, mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kebinasaan orang yang pegang harta dia kedekut di hidung masin. Haji bakhil. Ramadan tak peduli, fikir diri sendiri. Tuan-tuan, rupanya malaikat ni boleh doa benda baik. Malaikat juga boleh doa benda tak baik. Dah terlanjur cakap sedekah tadi, bulan Ramadan ni satu kelebihan dia. Bulan lain pun sedekah bagus, tapi bulan Ramadan syahrus sadaqah, bulan sebaik-baik sedekah. Sehingga kan siapa beri makan orang yang berpuasa, dia dapat pahala sama macam orang yang puasa. As if to say, you puasa, you beri orang makan macam ada 2 orang dalam diri you. Mudah gitu. Pasal kadang-kadang orang ni dia nak dalam bentuk kuantitatif. Dia nak dalam bentuk angka, berapa banyak. Sehingga kan dalam penafsiran cerita mereka yang beri makan orang makan, nanti dia dapat pahala sama macam orang yang puasa, beri makan orang puasa, dia dapat pahala sama macam orang puasa tu. Dalam penjelasan ulama menceritakan ada para sahabat ataupun salafus salih ini yang beri makan 36 orang. Sebab dia kira calculation paling less, the least you can get. 1/10 markah. Kalau aku bagi 36 orang bulan Ramadan ni makan, contohlah ya, untuk buka puasa, aku dapat 360. 360 menyamai 1 tahun. Ibarat aku dah puasa setahun, kata dia. Sehingga begitu kerana nak buat kebaikan. Tapi janganlah kita pula, hello ya buruk dah. Aku dah bagi makan surau sana 10 orang, musalla sana 20 orang. Ke sekolah tu dah 15, oh cukup dah lah tu, dah lebih setahun aku puasa. Tak payahlah gitu kan. Itu cuma seolah-olah nak menggambarkan besarnya pahala dan ganjarannya. Maka dengan sebab itu, jangan kita jadi puasa seperti yang didoakan oleh malaikat. Itu bagi makan dapat doa, dapat pahala, sudah tentu dapat doa malaikat lagi. Laju maknanya doa tu. Laju maknanya boleh pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui doanya malaikat. Jadi sebagai penutup, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setelah kita tahu inilah kebaikan-kebaikannya, walau ada banyak lagi tak tercerita, kita juga beringat-ingat dalam diri kita bahawa jangan kita mendapat doa buruk daripada malaikat. Apa doa buruk daripada malaikat? Yang malaikat menyuruh baginda Rasulullah SAW, Qul amin, raghima amf, summa raghima amf tu buruk, celaka, tak elok. Yang suruh Nabi SAW, Qul amin, faqultu amin, katakan amin. Maka Nabi pun mengaminkan. 3 doa itu ialah: 1, bila nama Nabi SAW disebut, dia tidak berselawat kepadanya, rugi, celaka, binasa, na'udzubillah min zalik. Yang keduanya, orang yang ada 2 mak bapak
atau salah seorang daripadanya indal kibar, tapi anak tak masuk syurga. Tu signal lah tu. Peti. Orang ada mak abah, dah berumur, tapi anak tu tak masuk syurga. Patutnya makin kita ada orang tua yang dah berusia, terbuka pintu syurga untuk kita. Atas kesabaran anak itu, atas kasih sayang anak itu, atas anak itu tidak menderhakai mak abahnya. Tapi boleh jadi sebahagian, na'udzubillah min zalik, tidak mengambil kelebihan ibu abah yang telah berusia. Maka na'udzubillah, kerana derhakanya dia, tidak bau syurga baginya. Yang ketiga, inilah yang kaitannya dengan kita. Man adraka Ramadan walam yaghfir lahu dhanbah wa dakhala an-nar wa ab'adahu min Allah. Qul amin faqultu amin. Nauzubillah min zalik. Siapa yang dapat bulan Ramadan tapi dia tak masuk syurga, sebaliknya masuk neraka, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita bimbangkan, sehingga ulama mengatakan, apa maksudnya? Orang tu dia dapat Ramadan tapi dia masuk neraka, jauh daripada Allah, dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan doa tersebut. Apa maknanya? Maknanya menurut ulama adalah orang yang berpuasa tapi tak minta keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bulan Ramadan adalah bulan keampunan berdasarkan hadis sahih muttafaq alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa penuh dengan keimanan, wahtisaban. Apa makna wahtisaban? Dengan penuh pengharapan agar dosanya diampunkan. Jadi kalau seseorang itu berpuasa tapi tak minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang dikatakan sebagai puasanya tidak mendapat keampunan, kerana dia sendiri tidak bersungguh mengharapkan keampunan dari Allah. Sedang dalam hadis itu di belakangnya menyebut, barang siapa yang berpuasa penuh iman dan ihtisab, mengharapkan keampunan daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosanya yang lalu. Itu maksud pertama. Maksudnya seseorang itu tidak mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud yang kedua, puasa tapi tak bertambah amalannya. Sedang dah diberitahu kepadanya bahawa bulan ini tak sama dengan bulan-bulan yang lain, tapi amalannya tak bertambah, bahkan biasa-biasa sahaja. Yang ketiga, maksudnya ialah puasa-puasa juga, maksiat-maksiat juga. Ya, walaupun berpuasa, yang dia berpuasa cuma tahan lapar dan dahaga, lain-lain sama jalan macam biasa. Sebab itu puasa ni ada 3 jenis. Satu, puasa dia tahan lapar tapi tak tahan mulut dia. Itu satu. Jangan tahan tak makan, tak minum, tapi mulut tak tahan, tak jaga, jangan. Yang keduanya, puasa siang, malam tukar warna. Siang puasa, malam tukar warna. Jadi malam nak apa, karaoke tak okey pun jalan macam biasa. Ya, kalau suka memancing, ya tetap juga memancing. Nampak lopak apa nak kugian. Dah lah, tinggallah dulu. Gila itikaf, gila tarawih, gila tadarus. Kau sama juga. Siang aja kau puasa, malam kau tukar warna. Gitu. Yang ketiga, puasa siang, malam pun dihidupkan dengan tarawih, dengan tadarus, dengan iktikaf, dengan segala kebaikan. Barulah puasa itu menjadikan seseorang itu mendapat keampunan daripada Allah SWT. Pilihlah
Saya bercakap pada diri saya sendiri, mudah-mudahan kita ada kekuatan, diberikan terus kesihatan, diberikan terus keberkatan dalam kita melaksanakan bulan Ramadan. Jadi saya fikir dengan kata-kata itu dan ingatan itu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Puan Nur Hayati dan semua barisan kepimpinan JPN wilayah persekutuan, semua guru-guru, anak-anak pelajar semuanya. Mudah-mudahan kita terus berdoa dalam majlis yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Taala agar Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik bagi diri kita berbanding Ramadan yang terdahulu. Akhir kalam, sudah tentu dalam apa yang saya sampaikan, barangkali ada yang tak selesa pada pendengaran, barangkali pada apa yang saya sampaikan ada yang tidak selesa pada kata-kata dan sebagainya. Yang baik daripada Allah Subhanahu Taala, yang kurang sudah tentulah daripada diri saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minkum wal amwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Xiangmu 对我们的演讲者 Profesor Dr. Sharifah Hayati binti Said Ismail 多么感谢。希望经过他的演讲，我们可以拿到一球在很高的这个月。 Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita manfaatkan bersama di bulan yang mulia ini. Moving on, we would like to invite the Education Director of Federal Territory of Kuala Lumpur Education Department to the main stage to deliver her speech and also to inaugurate this Ihya Ramadan opening ceremony and Federal Territory Ramadan 8 launch year 2023. With an open heart, we welcome. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Puan Hajah Nur Hayati binti Haji A.B. Wahab, Pengarah Pendidikan JPWPKL, ke pentas utama untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Perasmian Ihya Ramadan dan Tabung Cakna Ramadan Wilayah Persekutuan tahun 2023. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak pengerusi majlis. Salutasi tak ada? Salutasi. Yang berusaha Dr. Hajah Zalina binti Haji Muhammad Tahir, Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD, yang berbahagia Profesor Dr. Sharifah Hayati binti Said Ismail, penceramah jemputan kita pada pagi ini, alhamdulillah ya. Ustaz Muhammad Nur ya, Ketua Penolong Pengarah Kanan ya, Timbalan Pengarah, dan yang saya hormati Pengetua Encik Wan Kamaluddin. Is it Kamaluddin? Jamaluddin, maafkan saya. Jamaluddin dan semua pengetua guru besar barisan kepimpinan ya. Dan juga pegawai Jabatan Pendidikan yang berusaha Tuan Haji Wan Jamaluddin Wan Bidin ya, Pengetua Cemerlang SMK Agama Kuala Lumpur. Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Puan Zainun, Tuan Haji Azwar ya, dan juga semua ketua-ketua penolong pengarah kanan JPWPKL, pegawai dan juga Jabatan Pendidikan, pengetua guru besar ya, barisan kepimpinan, dan juga warga Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur, anak-anak dan juga para guru yang dikasihi sekalian ya. Alhamdulillah, setinggi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani, salam anak baik lagi cerdik
dan salam JPWPKL Mercu Kegemilangan. Ya, alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran saya rafakkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas keizinan dan limpahan rahmatnya kerana pada pagi Jumaat yang berkah ini kita semua dapat berkumpul untuk sama-sama menjayakan Majlis Perasmian Ihya Ramadan dan pelancaran tabung cakna Ramadan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tahun 2023 Masihi bersamaan 1444 Hijri peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya sekali lagi mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada penceramah jemputan kita iaitu Yang Berbahagia Profesor Dr. Sharifah Hayati binti Said Ismail ya, atas kesudian menerima jemputan. Terima kasih Prof ya. Dan juga terima kasih Tuan Said kerana menerbangkan ya walaupun dekat Prof cakap ya ke SMK Agama Kuala Lumpur ini. Terima kasih juga kepada sektor pendidikan Islam ya, Surau Taqwa dan warga SMK Agama Kuala Lumpur atas kesudian berganding bahu bagi menjayakan majlis ini. Berikan tepukan gemuruh kepada tuan rumah dan juga penganjur ya. Terima kasih juga kepada warga Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, pejabat pendidikan daerah, pengetua guru besar, guru-guru dan anak-anak yang hadir ya pada majlis yang penuh barakah ini. Tambahan pula majlis kita hari ini adalah pada hari Jumaat merupakan Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari ya, dan juga di bulan Ramadan yang penuh mulia ini. Alhamdulillah ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang profesor dan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian ya, sebagaimana kita maklum bulan Ramadan adalah satu bulan yang mulia sebagaimana yang telah diperjelaskan oleh profesor sebentar tadi, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qadar ayat 3 yang bermaksud Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan ya. Ini jelas daripada sabda Rasulullah SAW yang bermaksud dialah iaitu bulan Ramadan, bulan kesabaran dan pengajaran. Ganjaran kesabaran ialah syurga, di awal Ramadan disediakan kerahmatan, di tengahnya pengampunan dan di akhirnya dibebaskan daripada api neraka. Alhamdulillah tadi ustazah telah juga profesor juga telah memperjelaskan kepada kita. Ramadan yang datang kepada kita setahun sekali membawa keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya para muslimin muslimat yang sentiasa takarrub ataupun dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan berasa sangat gembira dengan kedatangan ya. Ini pun juga telah Profesor jelaskan sebentar tadi ya, bagaimana kita menunggu bulan Ramadan yang mulia ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya dimaklumkan bahawa jawatan kuasa pelaksana di peringkat JPWPKL, PPD dan juga sekolah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah merancang ya pelbagai aktiviti yang bermanfaat ya, memberi manfaat kepada anak-anak dan juga warga pendidikan di Kuala Lumpur ini. Alhamdulillah saya juga nak ucapkan terima kasih sempena pengoperasian persekolahan kita ya, semua guru besar dan pengetua juga telah bersedia ya dengan para warga menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif dan merancang aktiviti yang penuh keriangan dan keceriaan sepanjang minggu ini ya. Alhamdulillah, berikan tepukan gemuruh kepada tuan-tuan dan puan-puan dan pada guru yang sentiasa berusaha ya menceriakan dan menghidupkan sekolah. Terima kasih. Ada yang saya tengok membuat pelbagai maskot ya, ada yang berkolaborasi dengan pelbagai rakan strategik ya, yang keluar dekat wall tu saya nampak lah ya kan, aktiviti-aktiviti. Saya mohon maaf tidak dapat mengunjungi semua sekolah ya. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam jadual yang akan dirangka dari semasa ke semasa insyaAllah ya. Curahkanlah segala tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita bersama-sama menjadikan Kuala Lumpur ini, sekolah-sekolah di Kuala Lumpur sebagaimana Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur ini ya, adalah merupakan sekolah pilihan utama ibu bapa, bukan hanya pilihan utama ibu bapa tetapi juga pilihan utama kepada anak-anak untuk mendapatkan ilmu, kemahiran dan juga pembentukan karakter, adab, sasiah dan nilai, juga menjadi pilihan kepada warga kerjanya, sama ada anggota kumpulan persokongan ataupun menjadi pilihan kepada warga kerja, warga guru
juga menjadi pilihan kepada pengetua guru besar apabila digerakkan untuk berada di sekolah tersebut. Jadi saya percaya tuan-tuan dan puan-puan adalah insan yang terpilih, yang terbaik yang Allah pilih untuk memajukan anak-anak kita, untuk mendidik dan memberi kemahiran dan membentuk karakter, adab, nilai dan mengangkat kemuliaan insan. Anak-anak kita, menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang terpelajar, anak baik lagi cerdik, dan insya-Allah akhirnya akan mengangkat kebitaraan sekolah dan seterusnya menjadikan negara kita negara sejahtera. Curahkanlah segala tenaga, masa dan wang ringgit yang menjadi murid kita anak baik lagi cerdik, memenuhi konsep karamah insaniah dalam pembentukan adab, akhlak dan integriti. Apa yang pasti segalanya insya-Allah akan dibalas oleh Allah dengan ganjaran yang hebat, merupakan saham kita di akhirat. Bukan hanya mungkin di akhirat tetapi sekarang juga, dengan diberikan keberkatan dan kerahmatan dalam keluarga kita, pembelajaran ataupun anak-anak kita cemerlang, kerjaya kita juga cemerlang. Kerana tuan-tuan dan puan-puan berkongsi rezeki, berkongsi wang ringgit dan berkongsi apa jua. Yang penting sekali kita memberi manfaat kepada sesiapa jua yang berada di sekeliling kita. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama meletakkan Ramadan pada tahun ini sebagai medan yang terbaik untuk memperhambakan diri kepada Allah. Marilah kita sama-sama mengimarahkan surau, dewan, bilik kelas dan apa jua yang memberi keberkatan kepada anak-anak kita, yang bermanfaat kepada sesiapa jua yang mendengar. Sebagaimana yang Profesor jelaskan sebentar tadi, semoga kita sama-sama mendapat keberkatan, dan jadikan pada kali ini sebagai satu turning point untuk kita menjadi insan yang berkualiti, yang mencapai tahap mardatillah ataupun redha Allah. Justru ia bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi kerja yang berintegriti, menjaga adab dan akhlak dalam tutur kata dan tingkah laku, hormat menghormati, tolong menolong dan seumpamanya juga termasuk dalam mardatillah. Begitu juga dengan amalan sedekah jariah dan infak yang merupakan antara 3 amalan yang tidak putus apabila kita meninggal dunia kelak. Jadi perbanyakkanlah sedekah jariah melalui apa jua tabung, termasuk tabung cakna Ramadan yang akan kita lancarkan sebentar tadi. Di surah At-Taqwa kita juga ada tabung kebajikan untuk semua warga guru kita dan sesiapa juga warga pendidikan, termasuk juga anggota kumpulan sokongan yang kita berikan sedikit sumbangan sekiranya berlaku musibah ataupun perkara yang tidak diingini, terutamanya kematian. Marilah kita sama-sama tuan-tuan dan puan-puan menyumbang dalam apa jua tabung ada. Kita juga untuk program-program mengimarahkan surau dengan kerjasama Bahagian Pendidikan Islam dengan kerjasama Bank Islam, ada Sedekah House yang boleh kita salurkan melalui Bank Islam secara orang kata talian, dalam talian. Dan juga kita ada masih berjalan program Satu Murid Satu Al-Quran, kita dengan Ikatan Kasih Ummah dan juga UTM. Marilah kita sama-sama bersedekah untuk membekalkan Quran kepada anak-anak kita di semua sekolah. 292 buah sekolah, 222 murid di Kuala Lumpur ini, yang kita bermula daripada tahun 2023 ini sehingga tahun 2025. Semoga di akhir tahun nanti program Gema Al-Quran yang kita laksanakan sebelum tutup sekolah ataupun sebelum anak-anak kita tahun 6 khatam Al-Quran itu kita boleh laksanakan lagi supaya anak-anak kita semua mereka boleh khatam Al-Quran sebelum memasuki sekolah menengah. Semoga kita semua mendapat rahmat Allah atas sumbangan yang telah diberikan. Sidang hadirin dan perempuan dan anak-anak yang dikasihi sekalian, marilah saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan sekalung penghargaan dan tahniah kepada sektor pendidikan Islam dan sekolah-sekolah yang mewakili Kuala Lumpur dalam majlis anugerah penarafan surau imarah sekolah KPM Bank Islam peringkat kebangsaan tahun 2022 atas kejayaan cemerlang. Alhamdulillah. Berikan tepukan gemuruh kepada Johan kategori surau menengah SMK Seri Permaisuri, Naib Johan kategori musola menengah SK Danau Kota, tempat ketiga kategori musola
menengah SMK Convent Jalan Pil dan Sagu Hati kategori surau rendah SK Setiawangsa. Alhamdulillah. Saya juga tadi telah diberi taklimat semasa di dalam bilik menunggu tadi bahawa SMK Kuala Lumpur adalah johan ataupun mendapat tempat pertama ya bagi jualan tertinggi untuk koperasi ya 1.5 juta. Tahun 2020. Semoga tahun ini juga boleh meningkatkan kecemerlangan. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, koperasi adalah satu platform untuk kita menjana income untuk sekolah. Ya, di sini dengan berapa juta tadi? 1.05 juta, mereka ada 10 tabung. Ya, ada tabung kebajikan, tabung kecemerlangan akademik, tabung pembangunan. Ya, tuan-tuan pergilah ya lihat bagaimana bilik studio itu dihias oleh korporasi. Ya, saya tuan-tuan percayalah kerana saya juga telah mencipta sejarah bagaimana korporasi boleh membantu sekolah. Ya, saya juga seperti guru-guru yang berada di sekolah, kita juga sama-sama berkhidmat, berjuang dalam korporasi, meningkatkan jualan korporasi dengan hanya dulu RM5 je satu cikgu, ya, kita ada 3,000 saja, kemudian boleh meningkat jualan, ya, turnover sehingga boleh memberikan 20% dividen kan, dan boleh menyumbang kepada pembangunan sekolah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para guru besar, pengetua, hidupkanlah koperasi. Mungkin sekolah rendah dia ada kedai buku kan yang disewakan, tetapi sekolah menengah hiduplah koperasi. Saya dulu pun sekolah harian. Bukan kata sekolah yang ada asrama saja yang boleh cemerlang dalam jualan koperasi, tetapi apa yang kita nak hasil jualan dia itu, apa aktiviti-aktiviti yang kita buat. Bukan hanya kita boleh meningkatkan kepimpinan, keusahawanan dalam kalangan murid, tetapi juga kita banyak boleh buat aktiviti-aktiviti. Melalui koperasi lah kita boleh bermesyuarat. Bukan hanya mesyuarat di bilik mesyuarat, tetapi boleh mesyuarat koperasi saja di hotel mana-mana. Mungkin dengan koperasi boleh ada benchmarking ya, dengan pihak sekolah di Semenanjung, di Sabah, Sarawak ataupun di negara-negara di ASEAN yang ditaja oleh korporasi. Yang penting kita bersama-sama untuk meningkatkan jualan korporasi. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, dengan kerjasama yang erat, kita buat apa pun, mengimarahkan surau, menghidupkan surau, memajukan korporasi, meningkatkan keberhasilan murid. InsyaAllah kita akan berjaya tuan-tuan dan puan-puan. Marilah kita sama-sama menjadikan anak-anak kita anak yang terbaik, anak baik lagi cerdik dan memajukan kegemilangan sekolah insyaAllah. Sekali lagi tahniah kepada Sektor Pendidikan Islam SMK Agama Kuala Lumpur dan tuan-tuan dan puan yang hadir bersama dalam majlis ilmu dan menganjurkan dan hadir bersama dalam majlis ilmu ini. Semoga kehadiran kita pada majlis ini akan diberikan ganjaran insya-Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih juga sekali lagi kepada Prof ya yang sudi hadir ya. Saya percaya Prof pun sangat sibuk ya, tetapi meluangkan masa bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada warga pendidikan Kuala Lumpur, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak dan juga para warga kerja guru, anggota kumpulan sakungan, sesiapa saja, pembersihan, ya, pengawal keselamatan, itu adalah warga kerja kita yang bersama-sama dengan kita ya untuk memajukan sekolah kita dan memastikan keberhasilan anak-anak kita. Semoga Allah berkati semua ya, setiap program kita laksanakan dengan terbaik dan mencapai matlamatnya. Semoga dengan komitmen yang terbaik ini akan memastikan program akan berjalan dengan lancar, yang menjadi saham akhirat kita insya-Allah kita bawa akhir nanti. Ya, semoga Allah permudahkan semua urusan kita, diberi yang terbaik dan rahmat Allah untuk kita semua. Dengan lafaz mulia Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya merasmikan Ihya Ramadan dan pelancaran tabung Cakna Ramadan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tahun 1444 Hijri. Dan bersamaan dengan tahun 2023 masih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Pengarah. Majlis menjemput Puan Pengarah dan tetamu-tetamu kehormat untuk bersama-sama menyempurnakan gimik pelancaran di tengah pentas.
روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا ناس بترتاح لك ساعات ياخدوا قلبك من سكات يخطفوك من غير كلام أصل فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين اللي بكرة مكملين ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا مهما قابلنا صعب نحس بفرحة غير وياكو كل دقيقة حلوة بيكو بتجمع Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Nurhayati binti Haji Abdul Wahab, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bersama dengan barisan pengurusan dan warga pendidikan di Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak 1444 Hijri. KL Power! KL luar biasa hebat. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Puan Pengarah kerana telah menyempurnakan gimik pelancaran sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, untuk makluman, video tersebut dibuat sepenuhnya oleh pelajar tingkatan 3 Umar. Seterusnya, majlis mempersilakan Wakil Murid Saudari Nur Fatihah Azira binti Muhammad Syukri untuk menyampaikan cenderamata kepada yang berbahagia Profesor Dr. Sharifah Hayati binti Said Ismail, penceramah jemputan atas kesudian menyampaikan ceramah sebentar tadi. Majlis mempersilakan.
Majlis sekali lagi mempersilakan Saudari Nur Fatihah Azira binti Muhammad Syukri untuk menyampaikan cenderamata kepada Puan Haja Nur Hayati binti Haji Abi Wahab, Pengarah Pendidikan JPWPKL di atas kesudian menghadiri dan merasmikan majlis. Dipersilakan. Untuk makluman hadirin, cenderamata yang disampaikan merupakan hasil tangan murid ini sendiri. Seterusnya, majlis mempersilakan Puan Pengarah untuk menyampaikan sijil penghargaan kepada Pengetua Cemerlang SMK Agama Kuala Lumpur yang berusaha, Tuan Haji Wan Jamaluddin bin Wan Bidin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Pengarah. Majlis diteruskan lagi dengan sesi fotografi. Dijemput Puan Pengarah Seterusnya, pada 21 Mac 2023 baru-baru ini, nama warga pendidikan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Mekah Harum dianugerah penarafan Surau Imarah Sekolah-Sekolah KPM Bank Islam Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2022 yang berlangsung di Universiti Sultan Zainan Abidin, Kuala Terengganu, apabila 4 buah sekolah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur seperti yang telah diumumkan oleh Pengarah Pendidikan sebentar tadi telah berjaya mendapat anugerah di peringkat kebangsaan. Alhamdulillah. Untuk itu, sekali lagi dipersilakan Puan Pengarah Pendidikan diiringi div-div kehormat untuk menyampaikan hadiah dan sijil kepada para pemenang. Dipersilakan Surau Asy-Syafi'i Sekolah Kebangsaan Setiawangsa yang telah mendapat sagu hati. Seterusnya, Musalla Sayyidatina Khadijah SMK Konvent Jalan Pil yang telah mendapat tempat keempat. Seterusnya, Musalla Al-Ihsan Sekolah Kebangsaan Danau Kota 2 yang telah mendapat Naib Johan.
Dan seterusnya, Surau Kirin SMK Seri Pemaisuri yang telah menjadi Johan. Dengan membawa pulang wang tunai sebanyak RM11,000 piala dan sijil. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang dan terima kasih sekali lagi kepada Puan Pengarah atas kesudian menyampaikan hadiah sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan sesi fotografi. Dijemput Puan Pengarah bersama Div-Div Kehoman untuk berada di hadapan pentas bagi memulakan sesi bergambar. Maaf tadi saya lupa nak sampaikan salam YB Menteri Pendidikan, ucapkan tahniah kepada semua pemenang. Okey. You can tell from their tears what they've gone through for years. All their hopes and their dreams dried up like 1,000 streams. Would you walk in their shoes, left with nothing to choose, and have everything taken Hadirin dijemput untuk berdiri. from you? Through rain and sun, no need to run. Let's make it right and stand as one. Kullu minna lahu, one moment for them. Kullu minna lahu, one moment for them. No, we will not let go. We will keep pushing on. Kullu minna lahu, one moment for them. Yes. Have we not seen enough? Or have we lost all love? Does your head turn away and leave with nothing to say? Okey, ready semua, kita akan ambil gambar. Minta semua untuk senyum ceria di pagi hari. Rendah sikit. Tak rendah sikit. Rendah sikit. Rendah sikit. Okey semua, ready senyum. Tengok ini dulu 1, 2, 3. Senyum lagi. 1, 2, 3. Satu lagi backup. 1, 2, 3. Okey, semua buat nombor 1. Allah yang Esa. 1. Ready? 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Okey, terakhir kita buat best. Best kita candid best Okey, baik. Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, terima kasih semua.